Hai, salam. Hari ini kita ulang kaji untuk matematik tingkatan 1, bab poligon asas, itu bab 9. Bab poligon asas ni dia ada berkait dengan bab untuk matematik tingkatan 2 iaitu bab poligon yang berada pada bab 4. Jadi sebelum kita masuk matematik tingkatan 2 bab poligon, kita kena tahu kepada asas kepada poligon tu sendiri. Okey, jadi masa tingkatan 1 kita ada belajar poligon asas. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan poligon. Poligon ialah suatu bentuk tertutup di atas satu satah. Bentuk itu disempadanani ni maksudnya duduk dekat lah. Apa yang bentuk tu, apa yang duduk antara sebelah dia. Okey, antara sebelah dia disempadanani oleh 3 atau lebih garis lurus. Okey, dia mesti ada 3 garis lurus. Dia bermula dengan segitiga. Dia tak ada yang lagi kecil daripada segitiga. Jadi poligon ni bermula dengan segitiga, segi 4 dan ke atas. Okey, bucu ialah titik pertemuan bagi dua sisi sebuah poligon. Penjuru ialah garis yang menyambungkan dua bucu bertentangan sebuah poligon. Nanti cikgu akan terangkan apa penjuru. Sebuah poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Okey, yang ni kamu kena salin. Okey, muka surat ni kamu kena salin supaya kamu tahu bentuk-bentuk poligon tersebut. Okey, bentuk poligon yang pertama, segitiga mempunyai 3 sisi, segi 4 sisi, pentagon 4 sisi, heksagon pun 6 sisi. Okey, sisi ni dia berkait rapat dengan bucu, di mana sisi ni sisi. Bila ada 3 sisi mesti ada 3 bucu. Sama dengan segi 4, bila ada 4 sisi 4 bucu. Nampak? Pentagon ada 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia pun ada 5 bucu. Maksudnya bucu dengan sisi ni sama bilangan dia. Okay? Sisi dengan bucu sama bilangan. Dan nama-nama lain untuk heptagon ada 7 bucu, oktagon ada 8 bucu, nanogon ada 9 bucu, dekagon ada 10 bucu. Okey. Jadi bahagian ni cikgu nak kamu salin. Yang inilah gambar rajah untuk setiap jenis poligon ni, sampai 10 jenis bucu atau 10 bilangan sisi. Okey, yang bahagian bawah ni tak perlulah nak salin. Okey, yang ni macam mana kita nak kira penjuru suatu poligon. Contohlah dia bagi satu poligon, dia ada 10 sisi. 10 sisi ni bermaksud dia ada 10 bucu, betul? Okey, cara nak kira, dia kata 10 bucu sama dengan bilangan sisi. Betul lah 10. Dia buat macam ni. Dia ambil 10, tolak 3 sama dengan 7. Jadi, yang 7 ni didarabkan dengan 2 dia buat. Okey, apa-apa lepas tolak dengan 3, formula dia tolak 3, lepas tu yang depan dia darab dengan 7, lepas dengan 7, apa lagi yang ada? 6, bawah pada 7 iaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini formula dia lah. Okey. Kalau kamu rasa pening sikit formula ni, kamu guna formula ni pun boleh untuk kira penjuru. Di mana N adalah bilangan bucu ataupun bilangan sisi, tolak 3N, N tolak 3N dalam kurungan darab ni. Lepas tu bahagi 2. Okey, kita tengok soalan dia. Kalau yang ni kamu pening sikit, okey, cuba tengok yang ni. Okey, heksagon kita ada. Kita tahu heksagon ni ada 6 bucu iaitu 6 sisi. 6 bucu dan 6 sisi. Jadi kita letakkan nilai dia 6. Lepas tu 6N. N tu 6 bucu dan 6 sisi. Sama je. Buat macam ni. Okey, guna formula tu. Lepas tu kamu akan dapat, selesaikan dalam kurungan 6 tolak 3, 3. Lepas tu bahagi 2. Okey, jawapan last dia 6 kali 3, 18. 18 bahagi 2, dapatlah 9. Jadi dia ada 9 penjuru. Okey, kamu boleh guna cara ni, paling senang lah. Ataupun kita ada cara yang ketiga, iaitu cara dia, okey, di mana kita sambungkan garis dia. Okey, mula daripada titik mana-mana je, kamu ambil salah satu titik, okey. Pergi mana-mana penjuru. Okey, nak pergi penjuru ni tak boleh sebab garis yang sama. Kamu cari garis yang tak sama. Okey, yang ni 1 kira. 2. 3 guna pembaris 3. Nak pergi sini tak boleh, dah ada dah. Okey, 3 sini pula. 4 5
6, 7, 6. Situ boleh 7, 8. Sini dah ada 8, 9. Ada lagi? Kamu perasan tak? Setiap penjuru dia ada 3 garis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngam dah semua. Jadi cuba kamu cari lagi. Dia tak boleh. Kamu tak boleh sini ke sini. Kenapa? Sebab dia dah ada garis dah. Jadi dia maksudnya ada 9 penjuru. Jadi cara nak conteng macam ni pun boleh. Kamu nak guna formula ni pun boleh. Lebih bagus guna formula ni. Lagi senang untuk kamu kira. Berbanding nak conteng-conteng. Okey. Itu cikgu tunjuk cara dia. Okey, kita masuk segitiga. Okey, sifat segitiga. Segitiga ialah poligon yang punya 3 sisi lurus dan 3 bucu. Okey, ni segitiga, bentuk segitiga. Segitiga ni ada beberapa jenis tau. Okey, hasil tambah sudut pendalaman segitiga ialah 180. Maksudnya sudut dalam ni, sudut dalam, pendalaman ni sudut dalam segitiga, dalam. Sudut A, sudut B, sudut C tambah kesemuanya adalah 180. Jadi berapa sudut A? Kita tidak tahu. Dia ada beberapa jenis segitiga. Ada yang segitiga sama, ada segitiga bersudut tegak, lain-lain tu. Jadi keseluruhan segitiga, sudut pendalaman dia adalah campur semua ketiga-tiga bucu tu menghasilkan 180. Okey, kita tengok. Jadi dalam bahagian ni kamu kena salin. Okey, supaya kamu tahu 180. Yang ni tak perlu salin lah banyak sangat. Cuma kamu perlu tahu segitiga ni ada segitiga sama sisi, di mana bilangan paksi simetri dia ada 3. Paksi simetri ni pembahagi tengah. Kalau kita letak sini, bagi tengah kiri kanan kan. Kalau kita bagi sini pula, tengah kan, kiri kanan 1, 2. Okey, kalau yang ni kiri kanan. Maksudnya segitiga sama ni, maksudnya kaki dia sama semua. Sama kaki dia sama pula, sisi dia sama, sama panjang semua. Jadi dia ada 3 paksi simetri. Yang ni ada 1 je. Sebab kita boleh bahagi tengah je. Kalau kita bahagi sini, tak boleh, tak sama. Okey, tak sama. Kita tak boleh ambil daripada ni. Okey, kalau kita ambil sini, tak sama. Dia takkan sama. Okey. Dia akan kita akan ambil tengah, dia akan jadi tak sama. Sebab sini, panjang sini dengan sini sama. Panjang dari sini ke sini, segitiga sama kaki ni, kaki dia sama. Ni kaki dia sama. Yang ni tidak sama. Yang ni tidak sama. Contohlah, yang ni 20 cm, 20 cm, ni 15 cm. Jadi tak sama. Jadi sudut sini dengan sudut sini sama. Sudut atas ni tak sama. Okey, segitiga tak sama kaki pula. Lain pula. Sini, panjang sini lain 10. Sini 20, sini 30. Jadi dia tiada paksi simetri. Okey. Jenis sudut pula kamu nampak ni. Okey. Jadi kalau segitiga bersudut tirus, okey, semua sudut tirus ni bawah pada 90 semua. Jadi sudut dia lain, ni lain, ni lain. Okey, sudut apabila segitiga bersudut cakah. Bersudut cakah maksudnya sudut ni lebih daripada 90 dan kurang daripada 180. Segitiga bersudut tegak maksudnya bila kamu jumpa bentuk simbol ni, maksudnya dia adalah 90 darjah. Jadi sudut sini berapa? Okey, biasanya soalan dia akan bagi hint lah. Sudut sini pun dia akan bagi hint, sama ada dia bagi sudut peluaran ataupun dalaman ada 1. Okey, kita tengok cara pengiraan. Yang ni kamu tahu secara ringkas sahaja. Maksudnya kalau segitiga sama, okey, maksudnya setiap panjang dia sama. Kalau segitiga sama kaki, panjang kaki dia je sama. Sudut dia pun jadi sama kiri kanan dia. Tapi sudut atas ni tak sama dengan kaki dia. Okey, itu dia. Yang ni tak perlu kamu salin. Okey, kita tengok cara pengiraan segitiga ni. Okey, yang ni kena salin. Di mana kita ada sudut sini 90, 2, sini 37, sini kita tidak tahu. Kita tahu keseluruhan segitiga adalah 180 kan. Okey, cuba tengok ni. 92 tambah 37 tambah nilai X 180. Jadi kamu tambah 2 ni, tinggal X. Lepas tu 129 pindah sana. 180 tolak 129 dapat dah 51. Jadi X adalah 51. Okey, senang dia faham? Okey, kita pergi kepada segitiga yang satu lagi pengiraan dia. Dia suruh cari X dia berada di luar. Sebelum kita cari ni sudut peluaran, kamu cari sudut pendalaman dia di sini dulu. Okey, jadi kita ambil lah ni. Okey, contoh dia 79 tambah
28. Yang ni dapat 107 kan. Hasil dua ni. Kita tahu segitiga ni ada 180 kan. 180 tolak 107. Jadi berapa kalau kamu dapat yang tu? Kamu boleh guna kalkulator. Saya tunjukkan cara panjang sikit lah saja nak bagi kamu faham. Okey. 180 tolak 107. Kamu dapat 73. Okey, kamu dapat 73 bahagian ni. Jadi maksudnya sudut sini kamu dapat 73. Nak dapat sudut sini, kamu tahu tak? Sini dari ke garisan ni adalah 180, betul? Jadi 180 tolak 73. Kamu akan dapat 107. Yang ni lagi ringkas dia buat. Dia buat lagi ringkas, di mana dia ambil 79 tambah 28. Jumpalah sudut di luar ni. Hasil tambah dua sudut ni menghasilkan sudut peluaran bagi segi tiga. Terus, ataupun kalau kamu confuse, cara ni kamu boleh buat cara ni dulu. Di mana kamu tambah 79 dengan 28 dulu, jumpalah sudut dalam ni 73. Ni. Okey, 73. Okey, dah dapat 73 yang tu. Lepas tu, kamu tahu sudut dari sini ke sini adalah 180, separuh bulatan. Jadi 180 tolak 73, jumpalah 107. Sama juga dengan pengiraan ni. Okey? Sama je. Okey. Ni penyelesaian masalah. Kalau dia bagi soalan yang panjang sikit, dia gabungan segitiga. Cuba kamu tengok, dia suruh cari nilai X. X berada di sini, Y dia berada di sini. X sini kan? Jadi kalau kita nak cari X ini, kita kena cari sudut sini dulu. Okey, cuba kamu tengok. Ni dia buat tanda macam ni. Bila tanda macam ni, maksudnya sudut sini dengan sudut sini adalah sama. Segitiga sama kaki. Bila sama kaki, maksudnya sudut sini dengan sini sama. Sudut atas ni tak sama. Okey, sama kaki. Maksudnya panjang bawah ni tak sama dengan yang ni tepi kiri kanan dia. Kaki dia je yang sama. Jadi bila sama macam ni, kita cari sudut sini dulu. Sudut sini adalah sudut RST. Tengok ni. RST. Okey. RST di mana sudut RST tambah 84 tambah 46 menghasilkan 180 kan. Segitiga kan. Pindah-pindah-pindah. Jumpalah sudut sini 50. Kita tahu sudut RST ni adalah 50. Jadi sudut TQS pun TQR pun boleh, TQS pun, jadi sini pun adalah 50 juga, sama. Dah kita kira kat sini dapat 50, sebelah sini pun memang 50 jugalah sebab dia sama kaki. Okey, dah dapat 50 kat situ. Nak cari X, kita tahu dari sini ke sini semua adalah 180. Jadi 180 tolak 50, jumpalah nilai X, iaitu 130. Nampak? Okey, seterusnya nak cari nilai Y ni. Okey, tengok dia buat macam mana. Dia buat sudut QTS, sudut maksudnya sudut semua ni sekali. QTS campur dengan sudut ni 50, 50 menghasilkan 180, betul? Ni kan segitiga besar. Gabungan segitiga besar. Sudut sini, sudut sini, sudut sini. Campur semua tu adalah 180. Sini 50. Sini 50. Kita jumpa. Sini je kita tahu. Okey, jadi ambil 180 tolak 50, 50. Jumpalah 80. Okey, maksudnya semua ni adalah 80. Kita nak cari Y. Jadi 80 tolak 46. Jumpalah nilai Y iaitu 34. Okey, itu untuk segitiga. Kita masuk segi 4. Segi 4 ialah poligon mempunyai 4 sisi lurus di mana segi 4 ni dia ada sudut pedalaman dia adalah 180. Okey, ni segi 4. Kalau segitiga dia ada 180. Ingat segitiga sudut pedalaman dia 180. Segi 4 sudut pedalaman dia adalah 100. Minta maaf, sini ada silap sikit. Cikgu ada tak silap. Cikgu cuba betulkan balik. Okey, sini silap ni. Sebab tu cikgu rasa macam pelik ni. 360 lain. Okey. Sekejap ya. Minta maaf. Okey. Kalau segitiga tadi sudut pedalaman dia 180. Ini untuk segitiga.
Segi 3. Kalau segi 4, dia 360. Hasil sudut ni, sudut ABC dalam ni tambah semua adalah 360. Sudut A berapa? Kita tidak tahu. Sebab segi 4 ni ada beberapa jenis. Okey. Tengok segi 4, dia ada segi 4 tepat. Segi 4 tepat ni maksudnya yang atas ni, panjang atas ni sama dengan panjang bawah ni. Panjang tepi ni dengan tepi ni sama panjang. Jadi bila dua sudut macam ni, sudut dia adalah 90, 90, 90, 90. 90 kali 4, 360. Segi 4 sama, panjang dia adalah sama semuanya. Sudut dia 90 semua juga, 360. Tapi kalau segi 4 selari, 4 selari maksudnya garisan ni dengan garisan ni sama. Garisan tepi ni dengan garisan yang bahagian tepi ni pun sama. Yang ni dengan ni tak sama. Yang ni dengan ni sama. Yang ni dengan tepi ni tak sama. Yang kiri kanan sama kiri kanan. Atas bawah sama atas bawah. Jadi sudut bucu ke bucu adalah sama. Bucu ke bucu adalah sama. Tengok rhombus pun sama juga bentuk dia. Bucu ke bucu sama. Bucu ke bucu pun sama. Trapezium ni bentuk trapezium. Trapezium. Okey, ni bentuk lelayang. Okey, yang ni kamu boleh baca saja. Dalam buku teks kamu ada. Kamu tak perlu salin dah. Cuma cikgu nak kamu tahu benda ni sebab nanti masuk tingkatan 2, kamu kena faham betul-betul benda ni. Okey, bentuk segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 4 selari tu apa, rhombus tu apa, trapezium tu apa, lelayang tu apa. Okey, kita masuk pengiraan dia. Okey, kita tahu pertambahan semua sudut segi 4. Yang ni kamu kena salin. Yang tadi semua tadi, yang ni tak perlulah kamu nak salin. Cuma kamu kena tahu. Yang ni kena salin Slide ni kena salin. Yang ni tak perlu salin, tak perlu salin. Yang ni kena salin. Di mana sudut ABCD tambah adalah 360. Okey, lepas tu dia sudut ni kalau dia bagi sudut luar ni macam mana kita nak cari sudut sini? Okey, nak cari sudut sini, C dengan E tambah adalah 180. Kan kita tahu dia adalah separuh bulatan. Bila garis lurus, kita belajar pada bab sebelumnya, separuh bulatan adalah 180. C dengan E tambah adalah 180. Okey, ini bentuk rhombus. Rhombus sudut bucu ke bucu sama. P dengan R sama. S dengan Q sama. Tengok. Garisan ni kiri kanan dia selari. Bawah dengan atas dia selari. Okey. Jadi bawah dengan kiri dia tak selari, tak sama. Okey. Sebab tu dia buat ada satu anak panah, maksudnya kiri kanan sama. Ni atas dengan bawah sama. Kena faham bentuk rhombus dia macam tu. Okey, yang tu kamu salin. Okey, yang ni kamu kena salin. Jadi, yang ni macam mana nak buat? Cari nilai X ni. Okey, nak cari nilai X, sini ke sini adalah 180. 180 tolak 100, jumpalah 80. X adalah 80. Okey, dah jumpa sini 80. Sini 80, sini 52, sini 145. Tambah semuanya. Tolak dengan 360, jumpalah 83. Sebab segi 4 ni, 1, 2, 3, 4 ni, sudut pedalaman dia adalah 360. 360 tolak sudut ni dengan sudut X. Jumpalah sudut Y. Begitu sahaja, senang. Untuk segi 4 seterusnya, ni adalah rhombus. Okey, rhombus ni sudut bertentangan dia adalah sama. Tengok ni, yang ni selari dengan yang sebelah sini, yang sini dengan sini. Jadi kita tahulah sudut Q ni sama dengan sudut X. Jadi X adalah 42. Nampak? Lepas tu nak cari nilai Y, kita tahu dari sini ke sini adalah 180. Jadi 180 tolaklah nilai sudut X ni. X ni 42. Tolak 42, jumpalah 138. Okey, sampai situ saja untuk topik poligon asas. Okey, habis. Fahamkan betul-betul, salin nota yang perlu disalin. Salam, jumpa lagi kita pada topik yang akan datang. Salam.